Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Selamat malam, salam sejahtera. Welcome back to my story puaka. Sebelum tu guys, macam biasa, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan bagi yang share cerita aku dekat media sosial, dekat TikTok, dekat Instagram dan mana-mana platform yang korang share, jangan lupa tag aku dekat aku Iqmal Hanif, hashtag kita Tim Puaka. Dan lagi sekali sebelum tu lah, kalau korang rasa macam bosan-bosan, rasa macam aku tak ada masa depan lah, aku bosan lah, hari ni aku nak jadi makcik bawang, korang boleh follow aku punya social media. Ni apa, dia punya link, korang tekan je, nanti terus di follow-follow. Memang gratis, percuma geng. Dan hari ni special sikit lah, sebab hari ni aku tak berkesorangan. Memanglah dalam bilik ni aku seorang, tapi sekarang ni kita, orang cakap macam mana, ada peneman lah malam ni. Bukan hantu geng, tak kalah hantu teman aku. Kalau hantu teman aku tak bercerita malam ni. So macam dulu aku pernah bawakan Santai Chill untuk bercerita tentang kisah seram dorang sewaktu recording. Dan sekarang aku nak bawakan salah seorang YouTuber yang makin lama makin meningkat naik. Orang cakap brother Hafiz daripada The Segment. So brother Hafiz ada tak di talian sekarang? Hello, Assalamualaikum Hanif. Iqmal bang. Hanif orang lain bang. Iqmal. Assalamualaikum Iqmal Hanif. Okay, Assalamualaikum bang. Sihat bang? Apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat Alhamdulillah. Okay, sebelum kita mulakan lah, kita nak mukadimah dululah. Agak-agak abang Hafiz ni apa nama panjang dia, buat apa, The Segment ni tentang apa, orang lain nak tahu ni bang. Hello guys, Assalamualaikum, welcome back to The Segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe. So guys, malam ni adalah malam kisah seram subscriber, malam podcast. Tapi sebelum tu guys, jom kita layan the intro. Okay, basically nama aku Hafiz je, tak ada Muhammad, tak ada Ahmad, tak ada Nur, tak ada. Nama aku Hafiz je. Pendek je? Pendek je. Aku rasa mungkin sebabkan arwah ayah aku mungkin dah tak ada idea agaknya. Betul lah tu, sama lah ayah kita. Dia bagi 5 huruf je, Hafiz kan. Okay, umur aku 37 and aku masih bekerja dekat satu syarikat swasta dekat KL. Tapi at the same time aku buat The Segment ni sebagai part time lah. So The Segment ni pada awal dia cerita macam-macam makcik-makcik bawang punya cerita lah. Kira gosip-gosip, cerita-cerita hangat-hangat, hot topic kan. Tapi bila aku fikir-fikir balik kalau kita buat cerita-cerita macam ni, kita kena banyak buat reference check tau. Jadi kalau macam kata reference check kita tu salah, benda tu akan jatuh fitnah. Betul. Untuk orang ramai tengok, orang ramai share apa semua. Jadi aku macam tak boleh ni kan. So aku stop. Jadi aku stop and then aku reboot balik The Segment bulan 4 kalau tak silap, bulan 4 tahun ni. Aku reboot balik and then aku decide macam okay lah, sementara semua orang tengah PKP ni, jom lah kita buat cerita hantu, cerita seram, cerita kisah benar. Macam itulah perjalanan dia. Tapi so far memang abang makin saya panggil abang lah je. Bukan sebab tua ke apa, kita orang cakap orang lama OL lah, kita panggil abang lah. OL. So abang Hafiz ni memang sejak buat kisah hantu ni memang terus naik mencanak-canak lah viewer, subscriber semua kan. Alhamdulillah. Dia semenjak first collaboration dengan Santai Chill, start pada tu lah. Kira baru macam orang dapat kenal siapa The Segment ni lah. Okay. Dan orang cakap tak payah lengah-lengah masa lah, tak payah main-main masa sangat. Orang lain dah tunggu-tunggu ni kisah seram. Dan yang pastinya kisah seram malam ni tak ada kena-mengena dengan kisah seram yang abang Hafiz cerita time kat Santai Chill. Ini memang orang cakap special edition untuk penonton Tim Puaka dan juga The Segment. So first soalan lah, abang Hafiz jangan nervous saya tanya ni. Soalan pertama saya, masa abang Hafiz recording video YouTube kisah-kisah hantu seram ni kan, pernah tak abang Hafiz ada terima gangguan-gangguan misteri ataupun puaka-puaka? Pernah tak? Cuba cerita sikit.
Gangguan tu dia tak banyak sangat lah. Macam orang kata tak adalah macam kita nampak ke apa, tak ada. Cuma dia macam bunyi-bunyi kan. So macam dulu aku punya rumah ni, aku dekat tingkat atas. Tapi aku tak ada bilik studio. Buat kerja dekat hall atas kan. Maknanya wife aku bagi satu space, okay, kau boleh buat kerja kau kat sini. Jangan pergi buat kerja dalam bilik ke apa, nanti bersepah katanya kan. Biasa lah perempuan bang. Kan. So aku pun set up lah macam biasa, and then aku pun buat lah recording aku macam biasa. So masa aku buat recording dekat tingkat atas, aku tak ingat episod yang mana lah. And then at some certain point aku punya kamera tu akan mati sendiri. Sedangkan kamera aku ni banyak, bateri full je, memori pun okey, bateri full, dia mati sendiri. And 2-3 kali benda tu jadi tau. So aku macam okay lah, mungkin overheat ataupun apa kan. Jadi aku pun macam relaxkan dulu, lepak jap, turun bawah, ambil air, dan aku naik balik atas. Habis recording tu, maknanya bila aku naik balik atas, aku buat recording, benda tu jalan macam biasa. So habis recording tu, memang perangai aku ni, aku akan edit video selepas buat recording. So masa tu dalam pukul 11 lebih, pukul 12 malam lah macam tu. So the moment aku buat editing, aku akan load segala file tu masuk dalam komputer dan sebagainya. Aku dah on aku punya application, aku dah start buat edit. So biasalah bila kita edit cerita-cerita seram ni, kita akan masukkan soundtrack seram, sound effect kan, bunyi kaca pecah lah, bunyi orang buka pintu lah, perempuan mengilai lah, apa semua. Itu aku rasa agak standard lah kan. Betul. So ada satu benda yang aku still remember sampai sekarang, whereby macam masa aku edit satu portion of the video clip tu, aku letak sound effect perempuan mengilai sebenarnya. So aku playback. So bila aku playback, and then dia suara perempuan tu mengilai macam biasa, and then aku stop playback tu. Yelah macam kita nak setting lah kan. So aku stop playback tu, tapi suara tu tetap kedengaran. Kira macam suara tu masih ada. Macam apa hal pula ni kan. So mungkin macam mungkin PC aku ni yang ada masalah ni kan. Mungkin mengemang. lagging ke apa. Mengemang saya dengar. Kan. Mungkin PC ada lagging ke apa kan. Jadi macam okay, kita try lagi sekali. Sama juga kan, dia jadi macam tu juga. So, macam okay, aku malas nak fikir sangat, aku edit benda lain dulu. Aku letakkan background music, letakkan efek-efek yang lain lah, efek tapak kaki lah, efek orang bernafas kuat lah, efek zombie, macam-macam efek lah yang aku letak. So bila aku buat final play aku ataupun final check up, aku main balik dekat that section. And masa tu aku masih pakai headset lah. And then aku playback. At that point, dekat tempat yang perempuan menilai tu, dia jalan macam biasa, tapi this time dia ada double punya sound. Faham tak? Maknanya dia ada sound mengilai sekali, tapi diikuti dengan mengilai yang seterusnya. Basically sound tu macam bertindih. Jadi aku macam ni tak boleh jadi kan. Aku pause, aku repeat balik, tapi this time aku kuatkan, aku letak track tu as solo track. Maknanya track tu saja yang main. Background music aku semua aku off. Aku letak solo track, aku play balik. Bila dia play balik and aku stop, and benda tu masih ada, benda tu masih keluar juga. Maksudnya suara tu datang daripada dalam mic tak sure daripada dalam mic ke tak, tapi aku boleh dengar benda tu. Kira macam bila kau pakai headset, kau dengar suara tu, and kau rasa suara tu macam seolah-olah macam kuat lah dekat headset kau ni. So aku tak sure sama ada suara tu dalam headset aku ataupun suara tu adalah di luar headset aku. So at that point, aku macam tak nak cerita banyak, aku save kerja-kerja aku. Aku tutup laptop, aku tutup shutdown PC aku. Aku masuk bilik, basuh tangan, basuh kaki, basuh muka, ambil wuduk, solat sunat, tidur. Maksudnya bang, yang video abang rekod tu, video tu ditayangkan ke tak? Ada ditayangkan. Ada, and suara tu ada? Ada. Suara masa yang ditayangkan ada, basically when the final render, masa besok yang aku nak upload tu, benda mengilai tu is just the normal mengilai lah, yang benda yang aku dah set. Bukan seperti double layer, double sound, bukan. Jadi aku macam
Aku tak tahu sama ada benda tu nak mengacau aku, nak mengusik aku malam tu ke apa. Aku tak really kata aku malas nak fikir sangat kot. Kan? Sebab kalau fikir-fikir sangat pun nanti aku jadi takut. Itu antara pengalaman yang aku tak dapat lupakan lah. Abang, saya nak tanya satu soalan abang. Okay, abang kan orang cakap dah masuk 30 series kan. Mesti abang ada isteri, ada anak kan. Betul. Pernah tak gangguan ni dikacau anak isteri abang? Okay, yang ni aku masih ingat sampai sekarang. Masa tu anak aku yang pertama. Okay, anak aku perempuan yang pertama. And masa tu umur dia dalam ada dua kejadian benda ni yang aku ingat dua-dua ni lah. Satu masa dia kecil, masa tu umur dia dalam 5 bulan. So bila dalam umur 5 bulan ni, macam biasalah bila kita tidurkan dia, kita akan tidurkan dia dekat baby cot. Baby cot tu, and then dia punya dinding baby cot tu is netting tau, macam netting. And so dia ada tilam dia ada netting kiri kanan tu semua. So kita tidurkan dia kat situ. And masa tu aku tengah tengok TV dan wife aku tengah baring dekat sofa. Sebab yelah masa tu tengah pantang kan, still dia apa orang kata, dia still orang kata dalam keadaan masih tak kuat lagi. So kita tidur dekat hall bawah lah. Faham? So dia baring dekat sofa, aku baring kat sofa, aku tengah tengok Netflix, layan Netflix. And then tiba-tiba aku terdengar ada bunyi cakaran dekat netting tu. Okay, bunyi cakaran dekat netting tu memang sangat jelas. Bunyi cakaran tu. And aku pandang wife aku pandang aku. So kita masa tu macam, mungkin anak aku ni mungkin tangan dia tengah bermain dekat netting, ataupun kaki dia mendendang-dendang benda, ataupun tendang-tendang bekas-bekas wipes ke apa kan, plastik-plastik ke apa, mungkin benda tu duk cakar dekat netting tu lah. So kita tengok dekat anak kita orang ni, then kita tengok macam okey lah, dia bergerak macam biasa. So dalam hati kita macam okay fine. Dan aku pun layan cerita kat Netflix. Aku rasa tak sampai dalam 15-20 minit macam tu lah, benda tu jadi lagi, and benda tu sangat kuat. Macam bunyi cakar tu bukan, orang kata memang bukan daripada budak lah, bukan daripada baby. Kuat sangat. Dia tarik, dia macam cakar macam tu. And time tu wife aku pandang je dekat baby cot tu, and muka dia pucat sangat. And aku cakap kat dia, you nampak apa? Lepas tu dia cakap, B, ambil okit, jom kita naik atas. So aku macam tak ada cerita banyak. Aku ambil anak aku, nama dia Okit. Aku ambil dia, terus naik atas. So bila dekat atas, wife aku sebenarnya nampak ada benda di belakang baby cot tu, satu figure berwarna hitam tengah actually bermain-main dengan Okit. Ya, so, aku tak nampak benda tu, tapi wife aku nampak. Seolah-olah macam kelibat lah yang dia nampak, yang seolah-olah macam bentuk figure yang sedang bermain dengan Okit. So itu yang pertama. Yang kedua, masa tu anak aku yang still Okit ni, umur dia 2 tahun setengah macam itulah, nak masuk 3 tahun, dah pandai bercakap. So kita tengah lepak kat bawah, tengah makan dekat bawah, and aku dengan wife aku ni, kita ada satu PL yang kita suka makan tengah malam, pukul 10 malam, 11 malam, 12 malam macam tu. Makan Maggi, makan benda-benda ngarut-ngarut ni lah. And anak aku yang si Okit ni, dia memang burung hantu yang jenis yang tak tidur awal. Selagi kita tak tidur, selagi tu dia tak tidur. And then kita pun makan dekat bawah apa semua. Then Okit macam biasalah, dia main dengan mainan dia, main dengan kereta dia, main dengan dia punya macam-macam lah mainan, baby doll apa semua tu. Okay fine. And satu point, masa kita orang tengah makan, tiba-tiba Okit macam, "Hai Adam." Sudah cakap Adam mana pula ni kan. Lepas tu dia gelak-gelak. Okay, so kita macam, Okit ni cakap dengan siapa kan? Adam mana? And Okit tunjuk dekat tangga. Dia menuding jari dia dekat tangga. Tu Adam. Adam kawan dengan Okit, dia kata. Okay, maybe Adam ni budak sekolah dia. Sebab kita dah hantar Okit pergi play school ataupun nursery lah, kita hantar.
So mungkin ada budak nama Adam dekat sekolah dia ke apa ke, tak tahulah. And then besok pagi tu aku call principal dekat nursery tu, aku tanya dia, puan, saya Hafiz, ayah kepada Okit, just nak tanya pada puan yang ada tak budak nama Adam dekat tempat puan. Dia kata kat tempat saya budak nama Adam tak ada. Memang tak ada budak nama Adam. Tak pernah ada orang yang bernama Adam yang masuk register dekat nursery sekolah ni. Time tu macam kita dah 50-50 lah. Macam alamak, apa benda pula ni kan. And malam kedua jadi benda yang sama. Tapi this time Okit cakap, Baba, Adam suruh naik atas. Start pada tu aku panggil ustaz, suruh pagarkan balik rumah ni. And kita buat bacaan Yasin, buat kenduri sikit, doa selamat sikit, kita pagarkan balik. Tapi alhamdulillah lepas pada tu, dan benda tu dah tak ada. And dia pun dah lupa Adam tu siapa. And kita tak pernah mention lah pasal nama Adam dekat dia sekarang. Sebab Okit pun sekarang dah umur 6 tahun. So probably dia lupa, ataupun probably dia ingat, aku tak sure. Sebab aku tak pernah mention benda ni. And aku tak nak mention lah kan. Takut lah juga kalau mention sekali dia mencari, satu hal pula. Kan tiba-tiba berkawan pula kan. Tak pasal dapat menantu kan. Tu. Kan. So macam Abang Hafiz kan, saya teringat lah. Kalau korang nak tahu, kita orang geng-geng team buat cerita seram ni, kita sebenarnya ada satu grup WhatsApp. Kat grup WhatsApp tu kita orang bertukar-tukar idea, kita orang saling bantu-membantu lah. Dan macam mana nak cakap, Abang Hafiz dia pernah share tau satu gambar ke ataupun ayat. Dia cakap, geng, aku kena cakar geng malam semalam. So betul tak saya nak Abang Hafiz cerita pengalaman kena cakar. Pengalaman kena cakar ni aku tak tahu lah Mal, macam mana nak cerita. Sebab kan aku tak tahu sama ada aku yang mengganggu ataupun benda yang mencakar kan. Tapi yang aku ingat sampai sekarang, which is aku buat recording malam tu, aku tengah cerita dengan Kak Katie tak silap aku, one of the caller dekat the segment. And cerita dia memang seram lah, cerita Kak Katie ni. So malam tu kita pun pergi tidur. Aku pergi tidur. Then malam tu memang orang kata dia punya cuaca ataupun dia punya bahang tu lain tau. Macam not as usual. Selalunya kalau kita masuk bilik kita rasa sejuk, relax kan. But then this time masuk bilik tu dia rasa suam je. Dia tak rasa sejuk. Dia rasa suam tapi makin lama makin panas. Aku check aircon aku dalam 18, 19. And nak kata dia punya fan speed slow, fan speed dia memang dah laju, dah kuat. So aku macam okay lah, whatever. Aku buka baju, aku just pakai aku punya seluar pendek je, aku tidur. Tapi bila aku bangun besok pagi tu, aku rasa macam tangan aku ni pedih sangat. Sangat-sangat pedih. And lepas mandi aku check dekat bahagian tepi ni, dia macam ada satu cakaran ataupun cakaran macam 2 atau 3 line cakaran, which is aku pun tak tahu sama ada aku, anak aku ataupun benda tu yang mencakar. And then bila aku start aku tengok balik kuku jari aku ni pun tak adalah tajam mana pun, pendek je. And then bila aku fikir balik, anak aku tak ada tidur dengan aku malam tu, which is aku tidur seorang lah dekat tilam kat bawah. Ini perangai kita orang lah basically. Atas katil wife aku, anak aku 2-3 orang, aku seorang-seorang dia tilam kat bawah kan. So aku tak sure. And then that's the reason why aku hantar gambar dengan message dekat dalam WhatsApp group, tanya pendapat korang. Sebab aku tak pernah kena benda macam ni. So setakat ni orang cakap itu yang paling orang cakap dia main fizikal lah kan. Sebelum ni kalau kita rasa benda tu dia main mental lah. Kita nampak bayangan, kita dengar bunyi, tapi tiba-tiba bila main fizikal ni orang cakap tu dah another level of gangguan sebenarnya. Tapi macam agak irony juga macam kita buat kisah seram tapi at the same time aku ni pun boleh tahan penakut juga. Saya pun penakut juga. Ini pun buat sebab nak duit bang. Tak dapat duit saya tak buat. Jujur betul. Orang cakap biar jujur jangan menipu. Betul, biar jujur jangan menipu, betul. Ni last lah saya nak tanya kan. Ada lagi tak gangguan yang abang lalui ke, family abang lalui ke, since abang start buat genre seram ni? Since orang cakap 2-3 bulan lepas kan abang betul-betul push benda ni sampai benda ni naik. Since that, ada tak benda yang abang rasa tiba macam wife abang cakap, kita stop lah buat benda ni, dah teruk lah, ada benda kacau, ada tak? So far Alhamdulillah belum. Ataupun so far Alhamdulillah tak ada. And aku harap benda tu takkan ada. Tapi aku just nak share dengan kau Amal.
Aku pernah dapat satu email daripada subscriber. Aku tak nak mention nama dia siapa. Masa tu ada satu episod, aku tak ingat episod mana yang aku tulis, yang aku dengar macam bunyi ketukan dekat cermin bilik rumah aku ni. And then dalam email tu, konteks email tu, dia ada cakap dekat dalam email tu, dia kata, sebenarnya abang, saya nampak ada benda dekat belakang abang yang tinggi berwarna putih dekat belakang tingkap. Which is aku tak tahu sama ada benda tu betul atau tak, aku tak sure. Tapi aku difahamkan, sesiapa yang hijab terbuka ni, dia boleh nampak walaupun melalui video. Itu aku tak sure. Tapi bila aku dapat that kind of email, aku tak tahu nak respon macam mana. Aku tak tahu nak respon terima kasih ke, aku tak tahu nak respon macam kau apa hal ke, aku tak tahu. So end up aku just ignore je email tu, aku tak reply pun. Aku jadi cuak nak reply, kau faham tak? Ya, takkan tiba kena cakap, terima kasih lah nampak hantu. Minggu lepas, tak silap aku, ada satu premiere yang aku buat minggu lepas. Masa tu dengan satu episod Malam Podcast juga. And budak tu ada dekat dalam live chat. Okay. And budak tu cakap benda yang sama. Dia kata dia nampak ada satu sosok perempuan yang mata terbeliak, yang lidah panjang, rambut panjang, berbaju putih, dekat belakang aku. Which is dekat belakang aku tu sepatutnya tingkap lah. Kalau kau tengok video-video aku yang lepas, aku ni betul. Punya latar belakang is latar belakang langsir, which is belakang langsir tu tingkap lah kan. So betul. Disebabkan dia, aku ambil inisiatif untuk ubah layout aku punya studio. So as of right now, apa yang kau tengah tengok sekarang ni, aku punya layout studio, belakang aku ni dinding, depan aku ni tingkap. So aku rasa aku pula, astagfirullahalazim, saya rasa lah saya rasa malam ni Abang Hafiz memang dah bagi banyak kisah seram lah, dah 3-4. So orang cakap penutupannya lah, apa Abang Hafiz nak cuba sampaikan kepada peminat The Segment dan juga tim puaka malam ni. Silakan bang. Okay, so basically aku just nak ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada semua subscriber The Segment, semua tim-tim puaka yang turut support perjalanan The Segment daripada dulu sampai sekarang. Aku just nak ucapkan terima kasih sangat-sangat. And pesanan aku pada korang yang sukakan kisah-kisah seram, at some certain point korang kena faham yang kita dah macam burn out whereby bila terlalu banyak sangat cerita hantu yang kita keluarkan, kita sendiri sebagai content creator rasa tak selesa in terms of betul. At some certain point kita rasa macam this is not right, ataupun at some certain point kita rasa macam aku tak nak buat lah benda ni hari ni, aku tak rasa sedap, something is wrong somewhere. So aku harap kalau macam selama ni Ikmal Hanif ataupun The Segment kita upload video agak frequent dan tiba-tiba ada lubang, tiba-tiba kita tak upload 3-4 hari ataupun sampai 5 hari, aku just harap yang korang faham yang kita pun perlukan sedikit time off daripada benda-benda macam ni. Korang jangan risau, malam ni The Segment yang share cerita, tapi nanti kau kena nantikan part 2 di mana aku pula yang share cerita dengan The Segment. Part 2 tu bila bang release agak-agak? Diorang tertanya-tanya tak sabar-sabar ni bang. Part 2 Aku rasa beberapa hari selepas video ni, InsyaAllah kita dapatlah tengok yang part 2 pula kan. So korang tunggu je, jangan risau, tak lama. And dalam video tu abang ni pula interview aku. Time tu aku pula gagap-gagap. So dekat sini nak ucapkan terima kasih banyak kepada The Segment sebab sudi berkolaborasi untuk malam ni, kongsikan benda yang orang cakap ini kisah privacy lah, betul tak? Gangguan-gangguan ni. Tapi The Segment sudi bukakan hati untuk kongsi dengan kita. Untuk tim-tim puaka lah, senang cerita kan. Korang ni memang puaka gila kan, Encik Wah. Ayat klise. Dia nak subscriber tu geng, kena subscribe geng. Dia nak subscriber tu. So tim puaka sekalian, korang jangan tunggu lama, korang tu subscribe Abang Hafiz ni. Orang cakap dia ni audio dia memang lagi power geng. Kalau aku ni orang cakap dengar tak dengar, Abang Hafiz ni dah cakap dia punya YouTube dia nak fokuskan dekat audio je. Orang cakap kalau dengar audio, pejam mata, ibarat benda tu jadi depan mata geng. Ini aku tak tipu. Kau ni macam-macam buat aku malu. Okay, so saya rasa setakat tu je lah malam ni. Teruskan menunggu untuk part 2. Dan terima kasih The Segment aku dah sasul lah. Terima kasih peminat-peminat The Segment sebab sudi join malam ni.
Tim Puaka terus masuk channel Abang Hafiz, terus tekan button subscribe. Jangan tunggu lama-lama geng. Aku just nak tambah yang aku just nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Ikmal Hanif. Walaupun Ikmal Hanif dah 50,000 lebih and the segmen baru dalam 13-14,000, tapi Ikmal Hanif boleh datang satu level dengan the segment untuk collaboration sama-sama. Itu bagi aku satu penghargaan dan also satu hadiah bagi aku sebenarnya kan, untuk adakan sesi ni lah. Terima kasih banyak-banyak Mal sebab luangkan masa kan. Thank you so much. Tak ada hal bang, saya memang suka menolong orang. Riak gila ayat kan. Memang tak selindung langsung. Tapi thank you lah The Segment sebab sudi bercerita. So aku rasa that's all lah for tonight. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button, jangan lupa follow The Segment geng. Korang klik dia punya link aku letak kat description. Klik link kat bawah, terus masuk YouTube dorang, terus tekan subscribe. So that's all lah daripada kami. Jangan biarkan malam anda menjadi story puaka. Ciao.